InsyaAllah ada recording. Recording iCloud. Bercoba begitu senang. Kita dah ada baru 14 orang Ustaz. Okey. Ustaz, Ya Kak. projek terbaru dengan Ustaz Mustafa ya? Itulah. Mursyid Hari Mursyid. Sabtu Mursyid. Lamanya Ustaz, 1.5. Itulah. Tak berasal ada apa kita orang. Itulah. Sambil-sambil lah Kak, sambil-sambil. Itulah macam itulah. Dengar-dengar macam tu je lah insyaAllah. Ya. Waalaikumsalam Puan Maimun. Ustaz dah ada 17 orang. Kita mula pun okey Kak. Kita mula dah ada 17 orang lah. Ustaz, silakan Ustaz. Kita mula. Okey. Sekejap saya nak betulkan yang punya bang share sekejap. Sahabat-sahabat boleh onkan video tapi itu tak boleh sempurna sebab terutama kat Ustaz. Saya pakai handphone bagi ni agak suka sikit lah nak berkomunikasi dengan Ustaz. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd.
Sekejap, ya. Okey, baik. Kak Syida, ibu-ibu dari Ahsanul Amalah serta puan-puan sekalian, ya. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jal. Tak apalah berapa orang pun, kita akan mulakan kelas kita, ya. Hari ini pertamanya saya minta maaf kerana saya tak sempat untuk buat nota bagi pengajian hari ini, dan saya minta maaf kerana lambat memberi tajuk. Ada beberapa tajuk pilihan, tapi akhirnya saya pun fikir hari ini kita bincang hadis inilah. Hadis yang saya ambil daripada kitab Sahihul Bukhari. Sebenarnya kalau cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok, atas tu dia tulis, Kak Syida nak nampak kan dia punya anak panah saya gerak kan? Sekejap ya Ustaz. Nampak. Okey, nampak. Okey, kitab yang kita bincang ni ialah Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari. Wow. Okay, Sahih Bukhari ditulis oleh Imam Bukhari. Fathul Bari ni ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Al-Hafiz Ibn Hajar yang wafat pada tahun 852 Hijriyah. Imam Bukhari dia wafat 254 rasanya, 254. Ibn Hajar dia wafat 852 Hijriyah. Okey, baik. Dalam kitab Sahih Bukhari itu, dia ada banyak chapter dia. Chapter yang utama tu dipanggil kitab. Contohnya Kitabul Wahyi, Kitabul Ilmi, Kitabul Iman, Kitabul At'imah, Kitabul Ashribah, Kitabul Aiman wan Nuzur. Dan antara kitabnya ialah Kitabus Saum, Kitab Puasa, dan juga Kitab Fadailus Sahabah, Kitab Kelebihan-kelebihan Sahabat. Hadis yang saya ambil ni sebenarnya ada dalam Kitabus Saum, Kitab Puasa. Tapi dalam Kitab Fadailus Sahabah pun dia ulang balik hadis ini dengan riwayat yang sedikit berbeza, ya. Baik. Okey, kita cuba lihat hadis ini sebagai perbahasan tentang Babur Rayyan Lisaimin. Pintu Rayyan untuk orang yang berpuasa. Baik, saya baca penuh. Qala al-Imam al-Bukhari, haddatsana Abu al-Yaman, qala haddatsana Syu'aib an-Zuhri, qala akhbarani Humaid bin Abdul Rahman bin Auf anna Aba Hurairah. Biasa orang baca Hurairah, ya. Dalam bahasa Arab yang tepatnya Hurai. Sebab dia huruf ra kan, Hurairah, bukan Hurairah, Hurairah. Anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Okay, apa yang Nabi sebut, ya? Baik. Nabi sebut man anfaqa zawjaini min syai'in minal asya'i fi sabilillah du'iya min abwabin yakni al-jannah. Baik. Maksudnya man anfaqa, sesiapa yang memberikan nafkah dua benda daripada apa-apa benda lah pada jalan Allah, maka dia akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga. Ya Abdullah, pintu syurga pun berkata, wahai hamba Allah, hadza khair, ini ialah benda yang baik. Sekejap ya Kak Syida. Saya nak tengok satu perkara je. Okey, baik. Ya Abdullah, hadza khair, wahai hamba Allah, ini merupakan satu kebaikan. Faman kana min ahli salah du'iya min babis salah. Sesiapa yang terdiri daripada ahli salah, dia dipanggil daripada pintu salah. Wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihad. Siapa kalangan ahli jihad, maka dia dipanggil daripada pintu jihad, babul jihad. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Dan sesiapa kalangan ahli sedekah, maka dia dipanggil daripada pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babis siyam. Sesiapa kalangan ahli puasa dipanggil daripada pintu puasa, wa babir rayyan, dan pintu rayyan, yakni pintu rayyan, ya.
Faqala Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar pun bertanya, "Ma 'ala hadha alladhi yud'a min tilka al-abwab min darurah?" Wa qala, "Hal yud'a minha kulliha ahadun ya Rasulullah?" Abu Bakar berkata, pintu-pintu tu pastilah dia memanggil mengikut kategori masing-masing. Ada tak orang yang dipanggil daripada semua pintu? Ya, Abu Bakar sebut setiap orang tu memang ada pintu masing-masing, ya. Tapi ada tak orang yang dipanggil daripada semua pintu? Sekejap. Ma 'ala hadzal ladzi yud'a min dah. Bukan dia sebut begini. Wahai Rasulullah, tidak penting bagi seseorang yang dipanggil daripada salah satu pintu tersebut. Ada tak orang yang dipanggil daripada keseluruhan pintu? Baik, kata Rasulullah, na'am, wa arju an takuna minhum ya Abu Bakar. Kata Nabi, ya, saya berharap orang yang dipanggil daripada semua pintu itu ialah kamu Abu Bakar. Baik, antaranya an takuna minhum, kamu termasuk antara orang yang dipanggil daripada keseluruhan pintu. So ini hadis yang menceritakan tentang Babur Rayyan, ya. Babur Rayyan, dan berapa ramai kalangan kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, yang meletakkan nama anak Rayyan. Kawan saya pun Rayyan. Kalau dulu-dulu dia panggil nama Roy, ya. Roy ni kita mungkin rasa ini nama klasik yang tidak ada maksud. Sebenarnya perkataan Roy itu memang berasal daripada bahasa Arab, Ar-Roy. Kemudiannya Ar-Roy itu, perkataan Rayyan ini merupakan imbuhan bagi perkataan Roy. Jadi Roy itu pun sebenarnya berasal daripada bahasa Arab. Apa maksudnya? Nanti kita akan lihat, ya. Baik, saya nak tutup dulu yang ni. Saya buka skrin yang lain pula. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hadis ini dibincangkan oleh Imam Bukhari dalam dua tempat. Satu menceritakan tentang kelebihan orang puasa. Yang satu lagi menceritakan tentang kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, sekarang ni kita cuba lihat dia punya perbahasan hadis ni. Baik. San Ali ni. Okey. Satu, sekejap, alamak. Ya, sebab saya kena nak alih barang-barang kat sini. Okey, satu hadis yang awal tu berbunyi man anfaqa zaujaini fi sabilillah. Sesiapa yang menafkahkan dua benda pada jalan Allah. Okey, apa maksud nafkah dua benda ni? Ini satu perkara yang ulama bahaslah. Apa maksud sedekah dua benda, nafkah dua benda? So, kalau kita lihat dalam syarahan ini, apa maksud dia? Boleh jadi maksud dua benda ni 2 dirham ataupun kita sebut 2 ringgit ataupun 2 dinar, ya, ataupun apa-apa sajalah kita sedekahkan dua barang pada jalan Allah Azza wa Jalla. Tapi menariknya ada ulama yang memahami begini, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Wa yahtamil an yurada bihil infaq marratan ba'da ukhra. Boleh jadi bermaksud yang Nabi katakan barang siapa yang menafkahkan dua benda pada jalan Allah, bererti barang siapa yang selepas dia sedekah lagi. Kalau hari ni dia sedekah, mungkin dalam 2-3 hari lagi dia sedekah lagi. Kalau bulan ni dia keluarkan infak dalam jumlah yang besar, mungkin bulan depan dia keluarkan lagi infak dalam jumlah yang besar. Ataupun kalau dalam tahun ni dia telah memberikan derma dalam contohlah orang kaya ni dia bagi derma 50,000 untuk pembinaan sekolah, tahun depan dia bagi lagi mungkin 30,000, mungkin 50,000, mungkin lebih banyak daripada itu. Jadi maksud Nabi, sesiapa yang sedekah dua benda ni ialah sedekah yang berterusan, ya. Iaitu ja'ilan al-infaq 'adatan lahu. Dia menjadikan perbuatan infak ataupun sedekah ini merupakan tabiat dia. Ya, maknanya dia memang jenis orang suka sedekah. Jadi dalam bab sedekah ni mungkin dia tidak sedekah hari-hari, tapi dia buat persediaan. Ya, contohnya dia dah ready dah, kalau jumpa je orang yang memerlukan, dia akan memberikan sedekah sebagai contoh. Ataupun dia buat tabung di rumah dia, tabung syurga.
So dia simpan sikit sampai satu masa dia pun berikan kepada orang yang memerlukan. Jadi dia maknanya dia niat sedekah ataupun tabiat sedekah itu sebati dengan diri dia. Itu maksud dalam hadis man anfaqa zawjaini fi sabilillah. Okey, baik. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa maksud fi sabilillah? Yang orang kata al-jihadu fi sabilillah tu apa maksudnya? Adakah ia bermaksud perang ataupun apa ya? Baik. Fi sabilillah ini bermaksud kalau kita nyatakan al-jihadu fi sabilillah, jihad pada jalan Allah, bermaksud bazil juhdi fi i'la'i kalimatillah. Kita menggerahkan segenap keupayaan kita untuk menegakkan kalimah Allah. Itulah yang dinamakan sebagai al-jihadu fi sabilihi ta'ala. Sebagai contoh, kalau kita cuba menegakkan keluarga yang bahagia, kita berikan masa untuk anak-anak, pendidikan anak-anak, tambah-tambah di musim sekolah tak dibuka ini, itu pun dinamakan al-jihadu fi sabilillah. Jika kita ada niat untuk menjadikan anak-anak kita ni sebagai orang yang soleh dan berilmu. Itu pun termasuk dalam kategori i'la'u kalimatillahi ta'ala. Ataupun orang yang bekerja di bahagian majlis bandaraya ataupun majlis bandaran, antara perjuangan dia ialah untuk memastikan, sebagai contoh kalau saya duduk di Shah Alam ni, MBSA, dia pegang bahagian kebersihan kawasan Shah Alam. So tekad dia ialah untuk memastikan Shah Alam merupakan bandar yang bersih. Ya, dia pun targetlah satu-satu sehingga dia nak menjadikan longkang pun sebagai longkang yang bersih. Baik. Tujuannya apa dia? Agar orang pun dapat menikmati udara yang baik, ya. Agar orang dapat menjalani kehidupan dengan baik, dengan udara yang baik, tanam pokok macam mana, dari sudut proses pembuangan sampah macam mana, dalam proses pengasingan sampahnya macam mana. So itu perjuangan dia untuk memastikan bumi Allah ini bersih. Itu pun dipanggil sebagai al-jihadu fi sabilillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam majlis ilmu pada pagi ini, kita belajar hadis Nabi. Belajar hadis Nabi berarti kita belajar sunnah seorang Nabi yang paling mulia yang merupakan utusan Allah. So ini pun merupakan al-jihadu fi sabilillah. Cuma lebih baik kalau jihad ini bukan sekadar kita belajar, bahkan kemudian kita kongsikan sama ada melalui penulisan ataupun melalui penceritaan dengan anak-anak ataupun dengan kawan-kawan ataupun melalui sebaran WhatsApp dan sebagainya. Itu dinamakan sebagai al-jihadu fi sabilillah. Orang yang bekerja mencari rezeki yang halal, itu pun al-jihadu fi sabilillah. Baik. Jadi kemudiannya kita lihat seterusnya dia sebut pintu syurga kan. Okey, baik. Kalau kita lihat dalam satu hadis Nabi yang lain, pintu syurga ini ada 8 bahagian. Okey, baik, saya cuba share yang bahagian ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan bagi masa sekejap ni. Okey, sorry. Okey, kalau kita lihat, alamak saya salah share pula dah. Sorry. Okey, yang ni. Kalau kita lihat dalam hadis tadi, Nabi SAW telah menyatakan 4 pintu. Tapi kalau kita lihat dalam hadis, pintu syurga ni ada 8 ya. 4 pintu yang dinyatakan tadi, babu salah, ada. Kemudiannya ada babu sadaqah. Kemudiannya ada, okey tengok ni. Ni babu salah, kemudiannya babul jihad. Okey, ni babul jihad. Okey, kemudiannya ada babul rayyan, ini untuk orang yang puasa. Dan satu lagi babu sadaqah. So semuanya ada 4 yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Baik. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan inna fil jannah samani
samaniyatu abwab. Dalam syurga ni dah ada 8 pintu. So persoalan dia ialah apa lagi 4 pintu yang lain? 4 pintu kita dah jumpa. 4 pintu lagi. Pintu yang mana ya? Okey, baik. Pintu yang kelima hadis ni. Cuba kita lihat ni Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mana dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Ini dalam bab hadis syafa'ah. Ya Muhammad, adkhil jannata min ummatik man la hisaba alaihi min babil aiman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkanlah kalangan umatmu ke dalam syurga, iaitu umat yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Ya, umat yang masuk syurga tanpa hisab. Masuk melalui pintu mana tuan-tuan dan puan-puan ya? Babul aiman. Babul aiman. Ya. Okey, baik. Apa maksud babul aiman? Babul aiman ni ialah pintu yang bertuah. Yakni pintu orang-orang yang bertuah. Yang macam mana kita sebut wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Golongan yang kanan, alangkah beruntunnya golongan yang kanan. Artinya golongan yang bertuah, untungnya golongan yang bertuah. Ya. So itu pintu yang kelima. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis sendirilah di catatan masing-masing ya. Okey, pintu kelima namanya babul aiman. Pintu yang keenam, okey, ini ada dalam riwayat Ahmad daripada Al-Hasan Al-Basri. Okey, pintu yang keenam ialah inna lillahi baban fil jannah la yadkhuluhu illa man afa an mazlamah. Sesungguhnya bagi Allah ada pintu di syurga yang tidak dimasuki oleh sesiapa pun. Betul, yang tidak dimasuki oleh sesiapa melainkan orang yang memberikan kemaafan kepada orang yang menzaliminya. Okey. Oh, silap. Sekejap. Saya ada nak cek satu benda. Nak pastikan tepat ke tak tepat. Okey, bagi masa untuk saya cek. Takut saya silap dia punya ejaan baris dia tadi. Okey, Ustaz. Tak apalah. Okey, pintu yang keenam namanya pintu orang yang memberikan kemaafan kepada orang yang menzaliminya. Baik, itu yang keenam Sekarang ni kita nak cari pintu yang ketujuh dan pintu yang ke-8 pula. Baik, cuma kita lihat statement daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala al-Qadhi, berkata Qadhi Iyad, ulama dok bincang tentang pintu-pintu ni. Antaranya ada pintu yang dinamakan sebagai Babut Taubah. Pintu orang-orang yang bertaubah. Ya? Pintu orang yang bertaubat. Jadi itu pintu yang ketujuh. Okay, baik. Jadi pintu yang ke-8 ni pintu yang mana ya? Kalau ikut Al-Qadhi, dia kata Babur Radin. Pintu orang yang redha kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ada yang lain, kalau kita lihat statement daripada Ibn Hajar, dia lebih setuju bahawasanya satu lagi pintu ialah Babul Haji. Pintu orang yang menunaikan haji. Tapi ada pendapat lain pula menyatakan pintu zikir. Ada pendapat lain pula menyatakan pintu ilmu. So ni ada beberapa khilaf kalangan ulama ya. Okey, cuba saya tulis di ruangan chat. Ataupun ada tak kalangan tuan-tuan dan puan-puan boleh tolong saya untuk catat. Okey, mungkin boleh sesiapa tolong buat catatan di ruangan chat untuk kita kongsikan. Pintu yang pertama ialah pintu salah. Pintu yang kedua ialah pintu jihad. Pintu yang ketiga ialah pintu sedekah. Dan pintu yang keempat ialah pintu Ar-Rayyan, iaitu pintu untuk orang yang berpuasa. Okey, baik. Ada yang tulis ke? Boleh Saya nak tekan di ruangan chat ni tak dapat pula. Kenapa? Okey, pintu yang kelima, Kak Syida boleh tulis ke apa yang saya catat tadi? Ke Kak Syida pun payah juga
Okey, pintu yang kelima dinamakan sebagai, okey, yang kelima ni pintu Al-Aiman, Babul Aiman, iaitu orang yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Kemudiannya ada yang kata pintu orang yang memberikan kemaafan kepada orang yang menzaliminya. Ya, pintu orang yang baik. Sorry, bukan, dia ada tambahan. Pintu orang yang menahan perasaan marah dan memberikan maaf. Ya. Babul kaziminal ghaiza wal afin. Pintu orang yang menahan perasaan marah dan memberikan kemaafan. Itu pintu yang keenam. Dalam bab pintu ketujuh dan pintu ke-8 ni khilaf kalangan ulama. Baik. Khilaf tu macam mana? Ada yang kata babu taubah, pintu taubat. Ada yang kata babu zikir, pintu zikir. Ada yang kata babul ilm, pintu ilmu. Ada yang kata babul radin, pintu orang-orang yang redha. Dan ada yang menyatakan pintu al-hajj, pintu orang yang menunaikan haji. Jadi yang nampak gaya confirm ni 6. Ya. Yang kelima, ya. Kak Syida lupa mute Kak Syida. Okey, sorry cakap. Yang kelima, saya ulang balik supaya kita ni. Pintu yang kelima ialah pintu orang yang menahan perasaan marah dan memberi kemaafan. Pintu yang keenam ialah pintu Al-Aiman. Okay, baik, itu semacam boleh kata sepakatlah kalangan ulama kata 6 pintu tu. Cuma pintu ke-7 dan ke-8 tu ulama bahas. Ada yang kata pintu taubah, babu taubah. Ada yang kata babu zikir, pintu orang yang berzikir. Ada yang kata babul ilm, pintu orang yang menuntut ilmu. Ada yang kata babul radin, pintu orang yang redha. Dan ada yang menyatakan pintu haji. Babul haji, pintu orang yang menunaikan haji. So kalau kita kumpulkan semua tu ada dalam 11 lah. Yang 6 confirm, yang 2 lagi 7 ke 8 tu lama bahas. Pintu yang mana satu ya. Baik. Tapi apa pun, tak apalah, kita tak perlu nak bahas panjang sangat tentang apa pintu ke-7, apa pintu yang ke-8. Yang penting kita berusaha untuk menjadi yang terbaik dan insya-Allah dipersilakan masuk ke dalam mana-mana pintu nanti. Baik. Okey, alhamdulillah Puan Liana ada buat catatan tu ya. Terima kasih banyak Puan Liana. Jazakumullah khairah. Jadi sekarang ni kalau ditanyakan soalan kat Syida, Puan Liana serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana kalau kita ni semuanya ala kadar aja. Ya. Duk kira-kira lah ni. Babu sedekah tak kuat mana sedekah. Tak kata orang lain lah, saya sendiri ya. Babul haji tak buat haji lagi. Babul kaziminal ghaiza wal afin 'anil nas, bab tahan marah, beri kemaafan pada orang tak berapa sangat. Babu salah, salat pun ala kadar. Babul rayyan, puasa pun hanya puasa Ramadan, 10 Zulhijjah, 10 Muharram, 9 Zulhijjah tu je. Jadi dalam keadaan kita tak kuat pun, amal ibadat kita mana-mana pun tak kuat ya. Sama ada sederhana ataupun semuanya ala kadar je. Cukup-cukup yang fardu je. So macam mana? Jawabnya ialah wallah alam, ini setakat apa yang saya pelajari lah. Kita akan dipanggil daripada mana-mana pintu yang kita paling kuat. Walaupun kita semua ala kadar je semuanya. Tapi setelah dinilai, walaupun semuanya ala kadar, tapi rupa-rupanya kita ni ada satu benda yang lebih sedikit daripada orang lain. Iaitu apa dia? Iaitu kita ni lebih sedikit dalam babul ilmi. Ya? Yang lain semuanya teruk. Markah tu tahap hidung je. Orang panggil apa? Tahap atas sikit daripada gagal. Lulus je. Baik, tapi dalam bab ilmu tu okeylah sikit. Maknanya kita datang majlis ilmu, walaupun kita tak faham, kita join. Walaupun kadang-kadang kita pun terlelap, walaupun kadang-kadang kita ni banyak berkhayal tempat lain ya. Tapi kita join, maknanya kita support. Dan kadang-kadang kita bukan datang sangat majlis ilmu, tapi kita cinta kepada penuntut ilmu. Ataupun kita cinta kepada orang berilmu.
pantang dengar ada orang berilmu dalam keadaan susah. Sebagai contoh, susah kerana kesihatan sebagai contoh. Dengar-dengar ada orang berilmu kena COVID. Oh, kita pun mula resah, kita pun mulalah berdoa agar ahli ilmu tersebut disembuhkan daripada COVID, ya. So paling kurang kita ada benda tu. Dia panggil apa? Kalau kita tak mampu jadi orang berilmu, maka jadilah orang yang cintakan orang yang mendengar ilmu. Kalau kita tak mampu jadi penuntut ilmu, jadilah pendengar ilmu. Dengar je, duduk dalam kereta dengar, ya. Kalau kita tak mampu jadi pendengar kepada ilmu pun, kita cinta kepada ilmu dan orang yang berilmu. Ataupun kita cinta kepada penuntut ilmu. Ya, kita nak jadi orang berilmu tak dah, tapi dengan penuntut ilmu kita kasih, dengan orang berilmu lagi-lagi kita kasih. So insya-Allah maknanya kita ada peluang untuk memasuki satu pintu. Kalaulah pintu itu wujud, namanya babul ilmi, ya, pintu ilmu. Maknanya dia mesti adalah mana-mana amal kita yang lebih daripada orang lain. Ada orang dia semuanya tak berapa nak lepas. Tapi dia ada satu perangai baik, iaitu al-kaziminal ghaiza wal 'afin 'anil nas. Dia jenis orang yang boleh tahan marah, dia suka memberi kemaafan pada orang lain. Kalau kalangan adik-beradik dia tu tengah bergaduh-gaduh, dialah yang paling relax, dia yang paling tenang. Dia tak ambil kisah sangat tentang, walaupun hatinya terasa tapi dia tak ambil kisah sangat sebagai contoh. Dan dia sebab dia ni lah, dia boleh, orang kampung pun tak suka bergaduh dengan dia sebab dia jenis orang baik. Dia juga orang macam tu. Dalam bab solat tak berapa. Dalam bab ilmu pun tak berapa. Dia solat tapi bukanlah jenis orang kaki solat lah. Bab puasa pun, puasa Ramadan itu pun semai tarawih entah ke mana. Tapi dalam bab perangai baik dia tu, jenis tidak panas baran, jenis suka memberi kemaafan pada orang, ada pada dia. So dia memiliki kelayakan untuk masuk ke dalam pintu yang dinamakan sebagai Babul Kaziminal Ghaiza wal 'Afin 'anil nas. Pintu orang yang menahan kemarahan dan suka memberikan kemaafan kepada orang lain. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya kita memberikan fokus kepada Babur Rayyan, ya. Okey, kenapa pintu puasa ni dinamakan Rayyan? Yang lain dinamakan sebagai Babul Haji, ini dinamakan Babul Salah, Babul Sadaqah. Tapi kalau dalam bab puasanya dia tak dipanggil Babul Siam, tapi dipanggil Babul Rayyan. Baik. Jadi kita kena faham apa maksud Ray. Kata Rayyan tu berasal daripada Ar-Ray. Ray ini bererti mengalir, merujuk kepada air yang mengalir. Jadi air yang mengalir ini membawa mesej kita boleh minum air dan kita tidak lagi dahaga. So orang yang puasa ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mana yang paling penting? Dapat makan ke dapat minum? Yalah kalau ditanyakan dapat makan dan dapat minum lah yang paling best. Tapi kalau kita diberi pilihan, makan ke minum, ya? Nak makan saja ke nak minum saja? Contohlah hari ni nak buka puasa, kita hanya diberi dua pilihan je. Satu, makan sahaja tapi tak boleh minum. Yang kedua, minum sahaja tak boleh makan. So kita nak mana satu, makan ke minum? Saya yakin kita akan memilih minum. Kalau makan tanpa minum ni, menderita nanti tercekik, kita pun tak sedap. Bayangkan, ya, bayangkan kita tengah bersahur, kita tengah makan nasi syok-syok, tiba-tiba tengah kita makan nasi, bunyi azan. Ya, bunyi azan. Kita pun terpaksa buangkan makanan yang ada dalam mulut. Mengikut pandangan kebanyakan ulama, ya, sebagian ulama kata telan cepat-cepat yang ada dalam mulut. Tapi bayangkan kita tengah makan, na'udzubillah, ya, na'udzubillah, kita tengah makan sahur, tiba-tiba azan. Pasti puasa hari itu merupakan satu puasa yang amat menderitakan. Kerana kita makan tapi tidak ada minum. Jadi kita mesti rasa tak selesa pada tekak kita. Begitu juga kalaulah kita dibenarkan untuk berbuka puasa, hanya diberikan makan, tidak ada minum. Apa perasaan? Sedangkan kita ni kalau boleh, nak hilangkan dahaga dulu tambah-tambah musim yang panas. So kalau boleh kita nak minum. Dan dalam bersahur pun kalau diberi pilihan, nak makan saja ataupun nak minum saja, pasti kita lebih memilih baik minum sahaja daripada makan sahaja. Makan sahaja tanpa minum, itu sulit untuk meneruskan puasa.
So dalam bab ini, kerana orang yang berpuasa ini terlalu kepinginkan air, tambah-tambah di musim panas, tambah-tambah orang Arab yang duduk pada pasir ni, cukup panas dan cukup dahaga. So Allah Ta'ala pun menamakan pintu bagi orang yang berpuasa sebagai Babur Rayyan, pintu air yang mengalir, ataupun merujuk pintu hilangnya dahaga. Ya? So baik. Seterusnya, kalau ditimbulkan persoalan, apakah maksud as-saimin yang dibenarkan untuk masuk ke dalam Babur Rayyan? Orang yang berpuasa tu, yang macam mana yang boleh masuk ke dalam Babur Rayyan? Sebab semua orang puasa. Bukanlah semua orang, tapi kebanyakan orang puasa. Okey, baik. Kalau kita katakan di Malaysia ni, ada dalam 10 juta orang Islam. Saya tak tahulah berapa juta orang Islam. Kita contohlah, rakyat Malaysia ada 30 juta. So, kita tolaklah budak-budak apa benda tu, kita anggap sahaja. Ya? Orang yang telah baligh dalam 10 juta. Dalam beberapa tahun yang lepas pun berjuta-juta. Pada zaman Nabi pun berapa ramai. Lepas zaman Nabi berapa ramai. So, semua orang puasa ni. Kalau kita katakan 5 juta orang Islam berpuasa di Malaysia, adakah 5 juta ini semuanya layak untuk masuk ke dalam Babur Rayyan ataupun bagaimana? Kalau 5 juta ni semuanya puasa penuh sebulan Ramadan, adakah ke-5 juta ini layak masuk ke dalam Babur Rayyan ataupun bagaimana? Jadi jawabnya begini, satu, Babur Rayyan lisaimin, Babur Rayyan untuk orang puasa, satu bermaksud untuk kaki puasa. Ya? InsyaAllah Kak Syida dan lain-lain, Mami kalau ada dan sesiapa lah, untuk orang yang kaki puasa. Saya taklah hari ni pun tak puasa, terlupa nak puasa hari ni. Isnin puasa, Khamis puasa, hari bayat puasa, ada seorang tu, yalah tak apalah sama ada dia ada di sini ataupun tidak. Selepas saya bincangkan isu puasa Nabi Daud, dia pun mesej saya secara peribadi, dia pun beramal dengan puasa Nabi Daud. Hari ni puasa, esok tak. Lusa puasa, tolak tidak. Ada orang yang beramal puasa Nabi Daud. Ya? Ada orang yang bila masuk bulan Syakban dia mula menurut sunnatun Nabi SAW dengan memperbanyakkan puasa dalam bulan Syakban. Ada orang masuk je bulan Zulhijjah, 1 hingga 9 Zulhijjah, dia berumur habis puasa pada 1 hingga 9 Zulhijjah. Jadi dia memang kaki puasa. Ya, paling kurang lah dia memang kaki puasa. Isnin Khamis dia tak tinggal. Maka untuk orang yang kaki puasa inilah, mereka layak masuk ke dalam pintu yang dinamakan sebagai Babur Rayyan. Untuk orang yang bukan kaki puasa, hanya puasa dalam bulan Ramadan, ataupun 1 hari 2 hari je selain pada bulan Ramadan, yakni 10 Muharram dan 9 Zulhijjah, ini tidak dinamakan sebagai kaki puasa. So dia tidak layak untuk memasuki Babur Rayyan. Itu pendapat yang pertama, ya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ada pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang kedua menyatakan bukan semua orang dia ada kelebihan untuk berpuasa, tapi dia ada kelebihan dari sudut mengoptimumkan kualitinya dalam ketika berpuasa. Okey, dia puasa memang jarang. Atau kita katakan dia memang puasa bulan Ramadan, kemudian dia puasa 9 Zulhijjah, kemudian dia puasa 10 Muharram, kemudian dia puasa 1 min Syawal, 6 hari Syawal tu je dia puasa. Tapi kualiti dia masa dia berpuasa tu memang luar biasa. Masuk je bulan Ramadan, dia maintain 1 juzuk 1 hari dia baca sebagai contoh. Solat tarawih dia jaga sungguh-sungguh, dia bukan solat tarawih ni nak laju-laju. Dia nak menyempurnakan solat tarawih. Dia punya zikir dia jaga, dia punya amalan dia jaga, dia punya hubungan dengan orang dia jaga, mulut dia jaga dalam bulan Ramadan. Dia memperbanyakkan ibadah dan meninggalkan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Pada waktu malam hari sebelum bersahur sebagai contoh, sebelum bersuhur, dia sempat mengerjakan salatul tahajud 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Kemudian dia sambung qiyamul lail dengan menyediakan makanan untuk suhur, membantu isteri di dapur ataupun isteri menyediakan makanan. Jadi itu pun qiyamul lail kerana Allah. Jadi kalau dia buat betul-betul, maknanya bulan Ramadan tu dia manfaat sungguh-sungguh,
walaupun dia bukan kaki puasa tetapi dia mengoptimumkan masa dalam bulan Ramadan terutamanya, maka dia pun diberikan kelayakan untuk memasuki pintu yang dinamakan sebagai Babur Rayyan. Ya, Babur Rayyan. So maknanya adalah dia punya paling kurang kalau dia bukan kaki puasa pun kualitinya dalam bulan puasa tu hebat. Hebat ya. Itu pun layak untuk masuk dalam pintu Babur Rayyan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apabila kita masuk ke dalam Babur Rayyan, kata Nabi SAW, bila orang terakhir masuk dia dalam Babur Rayyan, maka pintu itu akan ditutup buat selama-lamanya. Jadi maknanya, okey sekejap saya buka balik yang ni. Okey, kita cuba lihat, oh tak ada sini, dia ada dalam hadis yang lain. Apabila orang terakhir masuk je Babur Rayyan, maka pintu itu pun ditutup buat selama-lamanya. Orang lain dah tak ada kelayakan dah untuk masuk ke dalam pintu yang namanya Rayyan tadi. Hanya untuk kaki puasa ataupun orang yang mengoptimumkan masanya untuk berpuasa. Ataupun satu lagi yang saya terlupa, yang telah saya nyatakan sebelum ini, artinya ada orang yang mana dia semuanya kurang. Solatnya tak berapa nak rajin, sedekah pun tak berapa nak rajin, dia solat tapi tak berapa nak rajin. Tapi dalam bulan Ramadan je dia okey. Okeylah sikit, dia puasa bulan Ramadan, lepas tu dia sedekahlah setiap hari tu dalam RM1. Lagi surau je dia sedekah RM1. Jadi RM30, RM29 tu habislah duit dia dalam bulan Ramadan. Jadi maknanya paling kurang dia jaga kualiti dalam bulan Ramadan, dia pun layak untuk masuk ke dalam Babur Rayyan. Tapi dia masuk lambatlah. Orang yang masuk awal ni ialah orang yang kualiti tinggi. Memang jenis-jenis kaki puasa kerana Allah ni. Tapi last sekali hujung-hujung sekali tu ada dia termasuk juga dalam as-saimin, dibandingkan dengan amalan-amalan dia yang lain, amalan puasa lah dia yang paling baik. Maka dia pun dipersilakan untuk masuk ke dalam babus saimin. Baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, kalau mengikut persoalan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ada tak orang yang dipanggil masuk ke dalam kesemua pintu? Ada tak kalangan kami ni semua pintu dibenarkan masuk? Jadi kata Nabi SAW, ya, dan aku mengharapkan engkaulah orang tersebut. Berarti tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, ada orang yang dipanggil satu pintu je. Okeylah tu dapat masuk syurga juga kan? Tapi level yang lebih tinggi, ada orang dipanggil daripada 2 pintu. Bab puasa pun dia okey, Babur Rayyan pun panggil dia, Babul Ilm pun panggil dia. Bab ilmu, pintu ilmu pun panggil dia. Ada juga orang yang dipanggil daripada 3 pintu, iaitu pintu haji satu lagi. Dia ikut rekod dia pernah pergi sekali haji, tapi bila dia pergi haji tu dia pergi sungguh-sungguh. Dia bukan main-main. Bila berada di padang Arafah ataupun berada di Mina, dia tak bergaduh dengan orang, dia tak buang sampah merata-rata, dia tak pernah menyusahkan orang, dia jaga kebersihan, dia jaga hubungan kemanusiaan, apalagi hubungan dengan Allah tanpa henti. Labbaik Allahumma labbaik. Sekali tu dia pergi haji, tapi dia guna sungguh-sungguh peluang ketika dia menunaikan haji. Maka dia pun turut dipanggil daripada pintu Babul Haji. Ya? Kerana kualiti semasa menunaikan haji dia tu luar biasa. Ya? Ada juga orang dipanggil daripada 4 pintu. Mungkin satu lagi pintu yang dipanggil itu ialah pintu Babul Zikir. Kalau betul lah ada pintu namanya Babul Zikir. Ya? Sebab itu pintu yang khilaf ulama'. Kuat sungguh berzikir. Dia dah ada dah zikir dia hari-harian. Ini payah lah. Musim PKP ni payah betul nak berzikir. Semua orang tu rajin lah. Rajin tu rajin tanpa kira masa. Macam saya bila PKP duduk rumah je dah duit. Malas betul. Selawat 100 kali. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim 100 kali. La ilaha illallah wa la syarikalah sampai habis 1 kali. Ada je zikir. Dia maintain je berzikir pada setiap hari. Pun mungkin dia dipanggil melalui pintu namanya Babul Zikir. Pintu zikir. Ada orang yang mana macam-macam lah. Jadi ada orang dipanggil melalui 2 pintu, ada orang dipanggil daripada 3 pintu, ada orang dipanggil pada 4 pintu. Dan yang kemuncak sekali, semuanya dia hebat.
Bab solat, kaki puasa, kaki sedekah, kaki ilmu, semuanya kaki dia balur habis semuanya. Memang dia jenis orang kuat betul ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Antaranya pastilah Abu Bakar, pastilah Umar, pastilah Uthman, pastilah Ali, pastilah Ummahatul Mukminin, ya. Dan sahabat-sahabat yang lain, Abu Ubaidah, Amir Al-Jarrah dan sebagainya. Termasuklah mungkin imam-imam mazhab, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini semua kaki sedekah, ini semua kaki ilmu, ini semua kaki puasa, ini semua kaki salat. Maka mereka pun turut dipanggil daripada 7 ataupun 8 pintu. Semuanya nak panggil mereka. Sehingga akhirnya mereka boleh buat pilihan mana satu pintu yang mereka nak masuk. Pintu yang mana satu nak masuk. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang tanya saya pula lepas masuk pintu tu, dia berkumpul macam mana? Adakah geng-geng pintu puasa ni, dia pun berkumpul geng-geng puasa dah lah. Yang geng-geng tak puasa ni tak boleh join dia. Bukan begitu. Sebabnya dalam keluarga kita, contohnya suami isteri lah Kak Syida, ya, tuan-tuan dan puan-puan, suami isteri je. Suami kaki puasa, isteri dijemput daripada babul rayyan. Isteri pula kaki ilmu, babul ilmi. Maka suami masuk babul rayyan, isteri masuk babul ilmi. Adakah mereka tidak berjumpa di syurga nanti? Tak. Mereka hanya dipersilakan masuk melalui pintu. Dan setiap pintu tu ada keindahan-keindahan dia tersendiri yang tidak dapat dibayangkan. Selepas mereka masuk ke dalam syurga melalui pintu-pintu tersebut, mereka pun bertemulah dalam syurga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka kembali kepada keluarga mereka dalam keadaan gembira. Kemudian tengoklah mereka berada dalam syurga tu peringkat yang mana. Sebagai contoh, suami peringkat yang ketiga, isteri pula peringkat yang kedua. So, isteri pun diangkat martabat untuk join suami di syurga yang lebih tinggi. Ataupun sebaliknya, suami ni peringkat yang ketiga, isteri peringkat yang keempat. Maka suami pun dipersilakan naik ke atas untuk join bersama dengan isteri. Wallazina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alasnahum min amalihim min syai' kullum bima kasaba rahin surah Tur. Orang beriman dia akan duduk sekali keluarga dia. Suami duduk sekali dengan isteri. Kalau ada anak yang meninggal masa kecil, pun join sekali duduk syurga dengan mak ayah dia, ya. So cuma pintu je, pintu yang berbeza. So tak boleh tanya saya lah macam mana nak masuk tu bertemu bila, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Saya tak ada pengalaman, tuan-tuan dan puan-puan pun tak ada pengalaman. Nanti kita akan tempuh. Pastilah ia satu benda yang amat membahagiakan, ya. Bukanlah bila masuk pintu yang lain tu kita akan terpisah. Tak, cuma pintu yang berbeza, nanti akan bertemu semula dalam syurga. Dan pasti satu pintu ke dia punya pintu tu merupakan pintu yang teramat besar. Macam di syurga kan dia ada pokok yang teramat besar, yang mana kalau orang naik kuda dengan percutan yang sangat laju, mengambil masa selama 1000 tahun untuk melepasi sebuah pokok baru. Artinya kita terpaksa mengambil masa yang begitu lama untuk mengembara satu bahagian dalam syurga. Baru tempat kita, belum lagi kita tempat orang lain lagi. Jadi memang tak laratlah nak buat kerja kat syurga tu. Macam-macam benda kita nak kejar keseronokan yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan penuh perasaan gembira, ya. Baik, ada hadis Nabi SAW yang cukup menggembirakan kita, tapi saya minta maaf saya tak datangkan di sini, iaitu sesiapa yang selalu membaca doa selepas mengambil wuduk pun dibuka 8 pintu syurga kepada dia. Saya kena tengok balik hadis tu, hadis yang macam mana. Okey, baik, saya cari sekejap ya. Hadis yang menunjukkan siapa yang membaca doa lepas ambil wuduk. Tihaj lahu abwabul jannah. Okey, ada. Okey, kita tengok macam mana ulama sebut. Walaupun benda ni mungkin boleh dibincangkan masa yang lain. Okey, cuba lihat Hadisun Nabi daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu aw fayusbighul wudu' thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh
illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Ya, mana-mana kalangan kamu yang mengambil wuduk lalu ia menyempurnakan wuduknya, kemudian dia pun berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh. Ya, maka akan dibuka 8 pintu syurga untuk dia, dia boleh masuk mana-mana pintu. Dia boleh masuk mana-mana pintu. So apa maksud hadis ini? Baik. Oh, panjang ni perbahasan ulama ni. Kita lihat. Bertentangan dengan hadis tadi. Nabi sebut kalau dia kaki solat masuk pintu solat. Kalau dia kaki jihad masuk pintu jihad. Kalau dia puasa masuk pintu rayyan. Tapi ini sekadar ambil wuduk je. Ambil wuduk, disempurnakan wuduk, kemudian dia baca doa tadi, 8 pintu syurga terbuka untuk dia. Macam tak seimbang. Dan bertembung dengan hadis tadi. Hadis tadi bukan main lagi kita puasa, baru masuk babur rayyan. Tapi hadis ini ambil wuduk dengan sempurna, kemudian yang baca doa tadi. Maintain setiap masa, maka dibuka 8 pintu syurga, kita boleh masuk mana-mana satu. So apa maksud hadis ini? Baik. Kita lihat bagaimana ulama menyatakan maksud hadis ini ialah ala sabilit takrim lahu. Ini kata Ibn Hajar Al-Asqalani. Tujuan Allah Ta'ala buka 8 pintu syurga untuk dia tu tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memuliakan dia. Ya? Hanya untuk memuliakan dia. Bukan dia layak untuk masuk mana-mana pintu, tidak. Tetapi tujuannya untuk memuliakan dia. Baik. Kemudian begitu juga kata Al-Qurtubi, yakni Abul Abbas Al-Qurtubi, dia sebut zalika du'a'u tanwiyah wa ikram wa i'zamu sawabil 'amilina tilkal a'mal summa yadkhulu minal babil ladzi ghalaba 'alaihi al-'amal. Yang dikatakan 8 pintu syurga terbuka untuk dia tadi, tujuannya ialah untuk memuliakan orang yang mengambil wuduk dengan baik dan membaca doa tadi. Membesarkan pahala orang yang berbuat demikian, kemudian dia akan masuk ke dalam mana-mana pintu yang mana yang paling kuat. Sama ada pintu rayyan ataupun pintu salah ataupun mana-mana pintu. Ya, bukanlah bila dia baca doa tu saja dia boleh masuk mana-mana pintu yang dia suka, tak. Tetapi dia akan memasuki pintu yang paling dia dominan. Ya, baik. Artinya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita mengambil wuduk dengan baik, kemudian kita baca zikir tadi, pintu syurga ke-88 terbuka untuk kita sebagai satu kemuliaan. Tapi bukan bermakna kita layak untuk masuk mana-mana pintu. Kita hanya akan masuk ke dalam mana-mana pintu yang amalan kita paling dominan. Tapi paling kurang kita dapat lihat ke semua pintu terbuka untuk kita. Kita dapat lihat babul jihad, cantiknya babul jihad. Kita dapat lihat babul salah, cantiknya babul salah. Kita dapat lihat babul sa'imin ataupun babul rayyan, cantiknya babul rayyan. Kemudian barulah dibuat penilaian. Rupa baru dinilai, kita layak masuk ke dalam babul rayyan. Maka kita pun masuk ke dalam babul rayyan. Itu maksud hadis Nabi SAW. So boleh kita buka perbincangan dulu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Silakan sahabat-sahabat, jika ada Ustaz, selama ini pemahaman Kak Syida dah kan, tak tahu orang lain macam mana. Berfikirkan, babul rayyan ni sebenarnya Allah bagi syurga kan. Dia fikir, macam mana dengan Firdaus tu ya, tingkatan syurga bersama, tapi sebenarnya pintu tu pintu gerbang meraihkan siapa-siapa yang dia istiqamah dan ibadah dia lah kan, sepatutnya kan. Pintu yang mula-mula masuk syurga tu, Kak. Itulah, Alhamdulillah dapat ilmu hari ni. Syukur. Bukan syurga rayyan, pintu je. Pintu maksudnya Kak Syida, pahaman Kak Syida. Bila pintu tu, maksudnya pintu tu adalah macam
tempat dia lah. Maksudnya tempat dia akan duduk kat situ, yang Rayyan tu. Bukan. Salah lah kan. Ini pemahaman Kak Syida. Tapi secara detailnya Kak, kita tak tahu macam mana bentuk dia, Okey. perincian dia kan. Saya Okey. Ustaz, saya bayangkan macam Masjidil Haram tu banyak pintu masuk. Masya Allah. Banyak pintu kan, kita masuk last sekali kita jumpa dalam tu juga kan. Betul lah. Cuma kita masuk pintu lebar Abu Salam, bab apa ni tak ingat dah saya pun. Baik, terima kasih Puan. Dia okey, macam kita kalau kita baca hadis-hadis tentang syurga ni, dalam keadaan wallahu alam, Allah saja yang tahu. Sebelum masuk syurga ni kita akan duduk satu tempat. Tempat tu namanya Qantarah. Qantarah, ya. Okey, Qantarah saya tulis. Qantarah. Okey, Qantarah ni selepas kita melalui titian sirat. Okey, macam mana nak cerita ni? Ini hanya satu bahagian saya cerita je. Baik, kita akan lalu titian sirat. Sesiapa yang tak lepas, na'udzubillah. Tapi ini bahas panjang kalangan ulama' tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Ini salah satu pandangan sahaja. Ada orang tu dia jatuh daripada titian sirat, dia masuk dalam neraka. InsyaAllah kita semua lepas. Bila kita lepas, kita akan berada dalam Qantarah. Di Qantarah itulah dia akan buat pengadilan yang terakhir, iaitu hukuman sesama manusia. Ada tak mana-mana orang tak puas hati dengan kita? Itu yang Nabi cerita hadis tentang muflis tu. Pahala salat banyak, pahala puasa banyak, pahala zakat banyak, pahala sedekah banyak. Bukan main lagi banyak pahala dia tu, sampai jadi Qantarah. Marilah panggil apa, orang untuk menuntut kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kita. Satu dia kata dia ni pernah viral saya. Masa tu saya naik kereta, saya stres, saya tension, kemudian saya termarah orang masa saya bawa kereta tu di luar kawalan. Tengok-tengok ada orang rakam video saya tengah marah. Kemudian dia viralkan. Kemudian gambar saya telah dijadikan macam stiker di WhatsApp. So saya nak tuntut balik. Jagalah siapa yang buat tu, minta maaf lah tak lepas lah di akhirat nanti. So tengok nilai-nilai berapa persen pahala, berapa persen dia punya kualitas, dosa dia tadi, kita katakan 10%. Dia pun terpaksa lah membayar kesalahan dia tadi dengan memberikan 10% pahalanya kepada mangsa tadi. Mari pula orang lain dakwa lagi. Mari pula. Kalau jenis kaki viral buruk orang ni tak ada pahala lah tuan-tuan sekalian. Bukan sekadar tak ada pahala, na'udzubillah ya. Kita tak mengata sesiapa insya umum. Habis semua pahala dia dah habis dah. Dia pun dah tak tahu nak buat apa dah. Datang lagi orang lain. Sebab dia banyak sungguh viral keburukan orang. Bila datang lagi orang lain, kemudian dia pun kata saya dah tak ada pahala dah. Maka Allah sebut, kamu memang tak ada pahala dah untuk diberikan pada dia. Sekarang ni kamu kena tanggung pula dosa dia. Jadi itu muflis. Dahlah jatuh, ditimpa tangga pula. Jadi dia terpaksa mengambil dosa orang lain pula. Dan sekali, elok-elok dia dah lepas titian sirat, tapi di Qantarah dia tak lepas. Maka dia ditarik balik jatuh ke bawah. Na'udzubillah, itu yang bahaya tu. Kesalahan orang ni dosa besar. Dosa yang paling besar syirik pada Allah. Tapi kena ingat, dosa kedua paling besar sudah melibatkan kita dengan manusia. Dosa dengan Allah, hanya dengan Allah. Tak ada kaitan dengan orang. Tapi kalau dosa dengan manusia, kait dengan Allah. Contoh kita mengumpat. Bila kita mengumpat, kita bukan sekadar kena minta maaf dengan orang yang kita mengumpat. Kita pun kena minta ampun kepada Allah. Sebab Allah yang larang kita mengumpat. Jadi dia dua kita kena. Dengan Allah pun kita kena, dengan orang pun kita kena. Dosa kedua paling besar selepas syirik ialah derhaka pada ibu bapa. Itu dengan orang, mak ayah. Apa lagi? Sihir melibatkan dengan orang dengan Allah. Apa lagi? Kita memberi kesaksian palsu pun dengan orang. Dari sangat banyak dengan orang. Baik, tapi ada pandangan lain menyatakan semua orang akan masuk ke dalam neraka. Semua orang, tak kira siapa pun. Semua orang akan masuk dalam neraka dan ini pandangan ramai ulama juga. Barulah kemudiannya akan dikeluarkan dari neraka untuk masuk ke dalam syurga. Pendapat itu kuat berdasarkan ayatul Quran ya. Tapi kita dah bincang ke benda tu Kak Syida? Saya lupa lah. Tak ada Ustaz, belum lagi dengar. Oh, belum dengar lagi? Baik. Kemudiannya apabila kita nak masuk ke dalam syurga, Allah Ta'ala pun telah memberikan
menghidangkan kita roti yang dibuat daripada bumi. Okay, apa maksud roti yang dibuat daripada bumi itu? Mana Allah lipat-lipat bumi, adun-adun jadi roti. Bagi kepada semua penduduk syurga, bakal penghuni syurga. So ada ulama kata kita terima je lah. Nabi cerita Allah adun roti daripada bumi, kita terima je lah. Kita tak payah pening-pening fikir lah. Terserah pada Allah apa maksud dia. Roti kita sekarang pun dibuat daripada tanah kan, unsur tanah. Maknanya tepung itu ditanam di tanah dulu, last sekali kita buat proses jadi tepung, jadi roti. Tapi ada yang kata maksudnya roti yang terlalu besar bagaikan bumi, kemudian Allah berikan pada seluruh bakal penghuni syurga sebelum memasuki syurga. Dipanggil hidangan sebelum masuk ke dalam syurga. Ya. Kemudiannya, selepas itu, barulah kita masuk ke dalam syurga, dan bila masuk ke dalam syurga itu, kita akan diberikan hidangan yang pertama, kalau tidak silap saya, hati lembu. Dan maklumat ini pun ada dalam kitab Taurah. Ya. Allah A'lam. Saya perasan dah Ustaz Ashri Rusdi ada join sekali. Ustaz Ashri minta supaya saya sediakan dalil berkaitan dengan kontorah ya. Okey, saya cuba cari sekejap. Okey, sementara tu kalau tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang persoalan, silakan. Okey, Ustaz Ashri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba kita lihat ini hadis berkaitan dengan kontorah ya. Itu ada dalam Muslim. Satu yang Nabi tanya tu, tadruna bal muflis, adakah kamu kenal siapa orang yang muflis? Macam saya cerita tadilah. Cerita semua okey, baik. Jadi sebenarnya bila benda ni berlaku? Benda ni berlaku bila? Benda ini berlaku ketika kita berada di sini. Okey, kita cuba lihat ya. Tak apa. Nama kat mana ni? Okey ni. Hadis ini. Riwayat Bukhari. Iza khalasal mu'minuna minan nar fabisu biqantaratin bainal jannati wan nar. Apabila orang beriman selamat daripada neraka, yakni selamat daripada titian sirat yang namanya jasar, habisu biqantaratin bainal jannati wan nar. Maka mereka ditahan di satu tempat yang namanya qantarah yang berada antara syurga dan neraka. Fayataqassuna mazalima kanat bainahum fid dunya, maka diberikan qisas berkaitan dengan kezaliman yang mereka lakukan di dunia, hatta iza nuqqu wa huzzibu uzina lahum bidukhulil jannah fawalladhi nafsu Muhammad biyadihi la ahaduhum bimaskanihi fil jannah adal bimanzidihi kana fid dunya. Maknanya ambil poin sampai sini je Ustaz Ashri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan diadili di satu tempat namanya qantarah. Ini nanti panjang dia punya perbahasan tu, saya kena buat satu penulisan untuk kita lihat benda ni ya. Baik, itulah Ustaz Ashri ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kak, nanti saya nak ambil air jap ya. Silakan Ustaz. Okey dah Mas? Belum. Okey, baik. Ada soalan lain? Silakan. Silakan sahabat-sahabat. Mungkin terkeju kot dengan perbincangan pagi ni. Pakcik. Kak Syidah sini ada apa-apa tambah? Ustaz bermaksud sebenarnya bila Ustaz bagi tajuk tu, Kak Syidah macam satu yang fikir adakah tak ada pintu raya ni kan, sebab selalu kalau Ustaz tu dia akan buat sesuatu yang kontroversi sikit kan, bagi kita berfikir, kita bincang-bincang kan, tapi rupanya memang wujudlah pintu raya tu untuk orang-orang yang suka berpuasa, tapi berpuasa tu ada kualiti dia Ustaz ya. Mungkin dia tak berpuasa
sunat banyak, tapi dia sungguh-sungguh dalam puasa Ramadan dia ke kan. Ramadan. Ramadan dia penuh dah bulan Ramadan tu. Kita Ramadan. kena ingat puasa dalam bulan Ramadan Mm-mm. berbeza dengan puasa di luar Ramadan. Okay, apa maksud dia? Puasa Ramadan berbeza dengan puasa qada Ramadan. So kalau contoh ada orang musafir, dia nak buka puasa. Okay, tapi kena baca balik tulisan saya berkaitan dengan adakah orang musafir dibenarkan untuk berbuka puasa. Itu ada perbahasan saya dah tulis di Facebook, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Tapi ini kita cerita mudah dulu. Okay, baik. Kalau orang musafir balik kampung, jalan jam, dia boleh je sebenarnya nak puasa, tapi dia kata tak apalah, sajalah dia tak nak puasa. Saja dia tak nak puasa, dia nak buka puasa. Baik. Bila dia buka puasa, dia pun kena qada. Kita kena ingat, bila qada je, kualiti qada dibandingkan dengan puasa dalam bulan Ramadan sudah berbeza. Sudah berbeza. Puasa dalam bulan Ramadan itu sendiri mempunyai kualiti yang tinggi kerana ia melibatkan bulan yang namanya Ramadan. Sebab itu kalau kita lihat perbahasan ulama, tapi kita tak boleh mengata kalau orang tu memang tak larat dan keselamatan dia boleh bahaya. Dia bawa kereta, dia dah mula berpinang mata dia dah mula tak fokus, dia perlukan satu air, sedikit makanan, itu tak apalah, itu darurat. Tapi ni dia larat saja dia nak buka puasa, maka kena elakkan. Baik. Bezanya begini, contohnya ulama bahas. Kalau kita puasa dalam bulan Ramadan, boleh tak kita nak berbuka sesuka hati? Tak boleh kan? Kalau kita berbuka sesuka hati, kita dianggap pelaku dosa besar, dan menurut asar daripada sebahagian sahabat seperti Ibn Abbas, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhum, kita puasa lah sepanjang hidup sekalipun, nak cover balik satu hari yang kita tinggalkan dengan sengaja, tidak dapat digantikan. Walaupun ya, kalau orang tinggal puasa dengan sengaja, hukumannya dia kena qada lah, satu hari tinggal, satu hari ganti. Tetapi takkan dapat menggantikan dosa yang dilakukan. Dia kena taubatan nasuha. Tapi kalau kita puasa qada, kalau kita puasa qada, ada khilaf kalangan ulama. Ada ulama kata tak boleh batalkan qada puasa qada, ada ulama kata boleh batalkan puasa qada. Contohnya dia puasa, dia nak qada Ramadan yang lepas. Dia puasa, kemudian waktu tengah hari dia rasa lapar sangat, ya Allah tak tahan hari ni. Sebab semalam dia buat kerja berat. Dia terlupa bersahur. Panas pula. Tengah hari dah mula dah meleleh dia dah tak tahan. Maka boleh tak dia nak buka puasa? Ada sebahagian ulama menyatakan dia dibenarkan berbuka puasa sekiranya waktu untuk qada tu ada lagi. Maknanya lambat lagi nak masuk Ramadan yang akan datang. Maka dia dibenarkan untuk berbuka puasa. Ini menunjukkan kualiti berpuasa dalam bulan Ramadan itu sendiri berbeza dengan berpuasa di luar Ramadan, sama ada namanya qada ataupun apa-apa puasa yang lain. Tak sama dah. Dan ada lagi lah dia punya perbahasan-perbahasan yang lain. So, siapa yang jaga sungguh-sungguh puasa dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Tapi saya ni sembang je lah Kak. Nak kata saya buat betul-betul, tak adanya. Samalah Ustaz. Setiap Semua kita macam ada tu, Ustaz. kelemahan. Ya betul Ustaz. Kelebihan tak ada, kelemahan yang banyak. Saya Kak Syida, kalau boleh saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Standard saya dalam beberapa tahun ni, dalam hari ketiga, hari keempat, 10 juzuk dah saya baca. Kadang-kadang satu hari tu 3-4 juzuk sekejap je. Masuk hari ke-7, ke-8, entah mananya. Bayangkan dalam tempoh minggu pertama saja, saya dah boleh baca dalam 20 juzuk. Tapi bila masa saya habis 30 juzuk, iaitu hujung Ramadan atau tak habis-habis. Mula-mula tu bukan main lagi laju. Basing perlahan-perlahan penat dah aku nak baca Quran kuat sangat. Sebab itu yang paling penting dalam bulan Ramadan ialah dia panggil panggil apa? Sekata. Istilah Puan Rozimah, sekata. Slowly but surely kan. Slow tapi sure. Habis satu juzuk. Satu orang lain 10 juzuk, 5 juzuk. Lepas tu tak ada juzuk dah. Sampai Ramadan tahun depan. Nah ni dia satu habis. Tapi janganlah sama dalam bulan lain. Tak boleh sama dengan bulan lain, mestilah ada peningkatan. Cumanya dia tidak mengejut. Dia naik sikit, konsisten dan constant. Ya.
Baik, kalau panas baran tu makin baik, makin baik. Panas baran tu makin kurang, makin kurang. Jangan kita bab Quran nombor satu, tapi bab hubungan dengan orang, laju juga. Bab viral kesalahan orang, laju juga. Tak boleh lah. Ya. Puan Aminah lari tajuk sikit. Sikit ke banyak Puan? Tentang pintu syurga, tentang hadis wanita yang boleh mengetuk mana-mana pintu syurga. Okey, saya kena check balik. Adakah macam mana kedudukan hadis wanita boleh mengetuk mana-mana pintu syurga kalau dia jaga 4 perkara tersebut. Okey, minta maaf Puan ya, saya tak pasti yang tu. Puan Azizah, selepas melalui titian sirat, jika dapat melepasinya. Okey, Puan Azizah share balik maklumat yang kita berikan tadi. Ustaz, berkenaan dengan qada puasa kan, Ramadan dengan puasa sunat sekali kan. So kita niat dua-dua sekali lah kononnya kan. Lepas tu kita nak buka puasa. Because ada dah benda halangan dia. Boleh ke macam tu Ustaz? Macam mana Kak? Kita qada puasa, kita nak sekali je. Okey, kita kan nak puasa Ramadan campur sekali dengan puasa sunat lah. Kata Isnin. Apa maksud Kak? Puasa Ramadan. Kita qada puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Sekalikan dengan puasa sunat. Isnin Khamis kononnya kan, macam-macam Isnin Khamis tu kan. Lepas tu tapi kita nak buka puasa pada hari tu ada darurat lah sikit kan. Boleh ke macam tu Ustaz? Sebab kita dah berniat untuk qada tapi kita niat sunat juga. Boleh ke macam tu? Kak, macam saya sebut tadi, mengikut sebagai ulama memang boleh untuk berbuka bagi puasa qada. Cuma dia tidak digalakkan. Tapi nak kata dia ni benda yang makruh, tidak makruh. Haram, tidak haram lah. Cuma tidak digalakkan. Dengan syarat, waktu untuk qada tu panjang lagi. Janganlah dia ni ada 10 hari lagi nak qada. Bulan Sya'ban dah. Sikit lagi masuk bulan Ramadan. Qada nak berbuka. Tak boleh lah sebab masa dah pendek. Tapi kalau masa tu panjang lagi, ada 9 bulan lagi. Dan insyaAllah mengikut standardnya dia boleh tamatkan. Soal mati, kok mati esok? Soal mati tu cerita Tuhan. Yang penting kita mengurus ibadah. Saya dah urus dah ibadah saya. Saya ada 10 hari, saya tinggal bulan Ramadan. Ini cerita orang malas puasa macam saya ni. Tapi saya tak adalah tinggal puasa macam puan-puan, ibu-ibu. Cerita lah orang jenis malas puasa. Orang perempuan yang malas puasa. So dia ada 10 hari dia tinggal, dia dah susun dah. Setiap bulan dia nak puasa 2 hari. Jadi dalam tempoh 5 bulan, dia boleh habiskan. Okey, hari tu dia pun puasa lah qada. Dia pun kata nak buka puasa lah, dah ada orang ajak makan, best pula tu. Boleh. Tapi sebab dia dah atur dah ibadah dia tu. Paling kurang 2 hari sebulan dia akan ganti. Okey lah, boleh. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Tak sampai baru ganti 2 hari dah meninggal. Bab meninggal ni kerja Tuhan. Yang penting kita mengurus ibadah kita kepada Allah. Saya berpegang boleh, cuma tidak digalakkan. Yang kedua Kak Syida, puan-puan sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, dia tak ada konsep menggabungkan puasa wajib dengan puasa sunat. Qada ni wajib. Boleh nak sama dengan puasa sunat sebenarnya. Walaupun ada ulama kata boleh. Cuma kita boleh memilih masa. Maknanya bila Kak Syida qada puasa, Kak Syida memilih hari Isnin untuk qada puasa. Alasannya apa? Kerana hari Isnin ni amalan kita diangkat ke langit. Dan Nabi suka amalan diangkat dalam keadaan berpuasa. Okey, Kak pun pilih hari Isnin untuk qada puasa. Ia hanya puasa qada. Dia bukannya qada dan sunat. Cuma dapat kelebihan hari Isnin. Mengikut pandangan sebahagian besar ulama. Cuma ada sebahagian kecil ulama menyatakan boleh dalam bab puasa ni disekalikan dengan puasa sunat seperti puasa 6 Syawal dan sebagainya. Cuma paling baik diasingkan, dibeza-bezakan. Allah Allah. Ada soalan di ruang chat. Hati lembu makanan pertama kan? Okey. Saya cari dia punya hadis. Dah jumpa dah ni. Okey, tapi saya nak ambil yang lain.
Hati lembu. Nanti Puan Janilah suka ke makan hati lembu? Saya pun tak suka makan hati, tak boleh. Tapi ini makanan syurga ya. Dan bukan makanan yang tak sedap, mesti sedap. Okey, dia sebut macam mana ni? Sabata fi sunnati sahihah. Sabit dalam hadis yang sahih bahawa makanan pertama untuk penduduk syurga ialah hati lembu. Kabdi hawut. Ya. Menarik Ustaz. Terima kasih. Sebab adalah orang kata organ dalaman binatang kurang baik. Kurang baik. Tetapi saya sendiri sangat suka makan hati lembu. Sangat suka. Jadi bila Okey. enjoy. So ada orang kata makanan dalaman organ binatang kurang baik. So ini satu dapatan yang baru bagi saya dan amat menarik. Terima kasih Ustaz. Puan, baru je Puan kata menarik apa tu, saya silap sebenarnya. Minta maaf Puan. Okey, bukan hati lembu. Saya silap kenapa saya pakai hati lembu pula. Hati ikan. Hati ikan? Hati ikan. Oh. Lagi sedap. Lagi sedap. Tapi saya buat hati saya memang tak suka mana-mana pun. Okey, tapi dalam isu tadi, isu organ dalaman Puan, kita kena bezakan antara makanan penghuni syurga dengan makanan penghuni dunia. Okey, dalam bab orang kata makanan organ dalaman elok tak elok, yang tu saya tak tahu. Tapi contohlah, contoh kita kata tak elok. Tapi kita tak kena beza dengan makanan syurga sebab di syurga pun ada air arak. So air arak di situ pun mengkhayalkan. Minum tu memang khayal, tapi khayal tu khayal dalam keadaan itmi'nan, tenang. Khayal dalam kecintaan kepada Allah. So dalam isu organ dalaman tu saya nak komen Puan. Tapi dalam hadis ni kita cuba lihat kan. Satu hari tu Nabi duk cerita-cerita, orang Yahudi lalu. Orang Yahudi pun dia ada macam-macam hadis. Antara Nabi tengah cerita tentang tentang hidangan untuk ahli syurga, orang Yahudi lalu, dia pun tanya Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, nak ke kalau aku cerita pada kamu tentang apakah makanan pertama untuk penghuni syurga?" Nabi kata, "Ceritalah." Dia kata hati ikan. Hati lembu sebenarnya saya fikir. Hati ikan. Tu pun cerita Nabi ketawa. Nabi pun sebut apa yang diceritakan oleh orang Yahudi tu samalah dengan apa yang Nabi tahu, bahawa makanan pertama dihidangkan ialah hati ikan, ya. Kabdinun. Itu hadis yang sahih. Baik. Bab sedap tak sedap, cerita lain. Itu makanan dunia. Makanan syurga je, semuanya sedap. Dan dalil makanan kita di dunia sama dengan makanan kita di syurga sama dengan makanan kita di dunia. Dalilnya apa? Dalilnya wa basyiril ladzina jannatin anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. La, surah Baqarah. Surah Baqarah muka surat yang ke-5. Hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Jadi bila setiap kali makanan dihidangkan kepada penghuni syurga pun menyatakan, kita lah insya-Allah. Ini sama lah dengan kita makan dulu pulut durian ni. Ya, pulut durian ada di syurga. Dan tak apa banyak kata makanan Arab je kat syurga. Semua makanan lah yang ada kat syurga. Sebiji sama dengan kita di dunia, tapi kualiti dia lebih sedap. Oh, jak nak gapo Puan ada belaka. Ada belaka Puan. Yang tak adanya makanan-makanan yang tak sedap je, yang tak ada. Semuanya sedap. Baik. Hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Sebab itu kalau kita tanya tentang bahasa ahli syurga, adakah penghuni syurga nak sembah dalam bahasa Arab? Tak. Tak ada satu dalil pun menyatakan penghuni syurga nanti sembah dalam bahasa Arab. Seronok ke kita ni duduk di dunia, tiba-tiba kat syurga kena sembah bahasa Arab? Kita sembah dalam bahasa kita lah. Kita sembah dalam bahasa kita sendiri. Cuma ialah usah dipertikaikan kemampuan ahli syurga untuk bertutur dalam apa-apa bahasa. Itu boleh diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita nak sembah bahasa kita boleh, kita nak sembah bahasa orang lain pun boleh. Tak ada masalah. Allah Allah. Baik. Mungkin ada satu dua soalan lagi. Silakan. Terima kasih Ustaz. Silakan sahabat-sahabat. Persiapan kita Ramadan. Apa kemusykilan berkenaan dengan puasa ke Ramadan ke, boleh tanya sekarang lah. Ya, ada kawan kau aja.
Saya ada kelas sekejap. Okey, sana ya. Okey. Okey, silakan. Kalau tak ada, kita boleh buat rumusan lah, Kak Syedah. Ada soalan di ruang chat tu. Bagaimana penyesalan dosa sesama manusia yang mungkin kita tidak sedari atau telah lama berlaku kan? Kita ada buat salah dengan orang. Kita pun tak sedar dah. Dan benda tu dah lama berlaku. Ya. Okey, macam ni. Satu, dosa ni dah ada banyak kategori. Dosa kecil, dosa besar, dosa lalu, dosa sekarang, dosa akan datang, dosa yang disedari dan dosa yang tidak disedari. Sama ada dosa dengan Allah yang disedari atau tak disedari, dan dosa dengan manusia yang disedari dan yang tak disedari. Okey, baik. Kalau yang disedari, kita kena minta maaf dengan orang. Kalau dengan Allah, kita akan sebut Allahumma inna na'udzubika min itu lain. Dia panggil wa nastaghfiruka lima la na'amka, bukan? Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku yang telah aku lakukan dan yang akan aku lakukan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Yang aku sembunyikan dan yang aku zahirkan. Wa ma asraftu, dosa-dosa yang aku lakukan secara berlebihan. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan apa-apa sahaja dosa yang engkau tahu daripada aku, maknanya kita tak tahu kita terbuat dosa, tapi Allah tahu kita buat dosa. Ataupun kita sangkakan benda tu bukan dosa, rupa-rupanya benda tu dosa. Okey, kalau dengan Allah kita boleh minta begitu. Tapi kalau dengan orang, maka caranya ialah satu, saya kena cek balik hadis. Dia bukan hadis, tapi rasanya dia ada satu cadangan ulama untuk membaca doa ini. Okey, baik. Saya tengok sekejap . Allahumma ghafirli. Okey. Okey, sekejap . Sorry. Okey, Ustaz Ashri . Ini doa, tapi saya rasa doa ni bukan dalam hadis. Cuma walaupun dia bukan dalam hadis, bolehlah kita nak amalkan. Okey, saya pun akan masuk dalam ruangan chat nanti doa ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil di ruangan chat. Okey, doa dia Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa id. Okey, yang tu tak apa. Dia Allahumma ghfirli wa liwalidayya wa li ashabil huquqi alai. Okey, point dia Allahumma ghfirli wa liwalidayya wa li ashabil huquqi alai. Ya Allah, ampunkan dosaku dan kedua ibu bapaku dan sesiapa sahaja yang aku ada lakukan kesalahan terhadapnya. Ya, wali ashabil huquqi alayya, dan sesiapa sahaja yang aku lakukan kesalahan terhadapnya. So boleh. Itu antara doa yang boleh diamalkan. Dan dia punya benda yang paling baik untuk menggantikan dosa-dosa yang kita lakukan, untuk cover balik dosa yang kita lakukan ialah as-sadaqah. Artinya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada masa kita sedekah, contohnya kita ada masa, kita ada kelapangan, kita ada kelebihan duit sedikit. Okey, hari ni kita sedekah pada MAPIM untuk Palestin ataupun kepada Cinta Gaza Malaysia. Okey, kita bagi berapa? RM50. Kita niatkan RM50 yang aku berikan ni ialah untuk ashabul huquqi alai. Orang-orang yang aku telah lakukan kesalahan terhadapnya. Mana kita sediakan pahala-pahala sedekah tersebut. So apabila tiba di kontorah nanti, orang tu pun datang. Dia pun sebut, kamu ada buat salah dengan aku dulu. Apa dia? Kamu mengumpat aku. Kamu mengata pasal aku depan orang ni, sekian. Okay, kita pun minta maaf. Itu cerita kita tak sedar. Sekarang ni saya dah sediakan pahala sedekah.
Okey, pahala sedekah ni yang diberikan kepada dia. Kita dah sedia dari awal lagi. Pahala sedekah tadi untuk ashabil huquqi alaina. Sesiapa sahaja yang kita dah buat salah pada dia. Jadi ini merupakan langkah yang terbaik lah. Tapi kalau benda tu berlaku pada kita, contoh kita yang tak puas hati dengan orang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, langkah terbaik ialah memaafkan. Saya sendiri kalau dalam bab hutang sebagai contoh, katanya saya maaf tak orang yang menipu saya dalam bab duit, saya takkan maaf. Tapi takkan maaf tu bertempoh. Kalau dia hutang, saya nak dia bayar hutang saya. Tapi bila saya dah mati nanti, dekat ujung tu saya terpulang lah, saya nak halal ke, saya nak maafkan, itu cerita lain. Tapi dalam bab hutang jangan terus maafkan kerana kita tak nak dia terus suka dengan hobi hutang tadi. Oh, orang tu maaf, orang ni maaf, orang ni halal, orang tu pun halal. Dia pun syok dah berhutang orang. Tak, jangan maafkan. Tapi bila dah hujung-hujung usia kita pun tak apalah, aku halalkanlah, kesian dia di hari akhirat nanti. So dia lepas, dengan kita dah lepas, dengan Allah belum tentu. Dengan Allah, kita dia dengan Allah. Tapi dengan kita dia lepas. Baik, gitulah Ustaz Syri ya. Maka pahala sedekah ialah yang terbaik sebagai cover balik terhadap kesalahan yang kita lakukan terhadap orang. Kalau solat tarawih 8 rakaat saja boleh ke? Puan Nurul, saya memang lapar je buat, tak larat nak buat 20. Tambah-tambah kat rumah solat 20, Allah saja yang tahu. 8 tu pun berasak. Kak Ana tu Ustaz. Ya? Kak Ana, Kak Ana. Kak Ana? Oh, Kak Ana. Lama tak jumpa Kak Ana. Baik, Kak Ana, saya ni 8 je. Kalau 20, siapa yang boleh buat 20 kat rumah tu respect lah. Tapi memang ada ustaz, solat kat rumah terlepaskan di rumah, solat tarawih. Kalau kat surau 20 tu okey sebab kita ada panggil apa, energi kat surau lain. Orang ramai, tapi kat rumah 20 ni letih. Tapi ada ustaz, solat 20 di rumah tetap membaca 30 juzuk dengan anak-anak. Wujud manusia macam tu ceritanya. Kita juzuk 30, dia 30 juzuk. Memang wujud. Tahun yang paling berat sekali kalau jemaah kita tak ada. Alhamdulillah jemaah Ramadan saya terlepas hampir-hampir tak berkurang lah. 3, ada masa jadi 2. Ya? Tapi ada masa jadi 2 tu, tiba-tiba anak pun dah letih sangat malam tu. Kita seorang solat tarawih. Solat tarawih 8 rakaat seorang-seorang ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Allahu Akbar. Cukup berat. So Kak Ana 8 rakaat memadai, tak ada masalah. Dan kalau contohlah Kak Ana ataupun sesiapa terlalu penat lagi tu, memang penat tu tak tahu nak cerita, mengantuk. Okey, baik. Saya cadangkan begini, dah kita memang tak nak solat tarawih dah. Lepas salatul isyak, kita solat ba'da isyak, kita buatlah tarawih dalam 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Ringkas pun jadilah. 2 ataupun 4. Dan kita simpan satu tekad yang kuat, aku dah mengantuk sangat, aku nak tidur, nak bersahur nanti. Okay, contohnya kita sediakan makanan bersahur pukul apa pun 4.30 sebagai contoh. Atau pukul 5 kita nak sediakan makanan bersahur. Bangun awal sedikit, habiskan solat tarawih lagi 4 rakaat. Kemudian tutup dengan salatul witr. Gitulah Allah Alam. Itu Kak Ana ya. Baik, ada soalan lain? Silakan. Kalau tak ada, kita boleh buat. Akan nak tanya ni. Okey, Kak Azizah. Ramadan pun dah nak dekat kan. Mudah-mudahan Allah temukan kita ya Kak Ustaz ya dalam Ramadan akan datang ni insya-Allah. InsyaAllah. Cuma nak tanya pandangan Ustaz, setiap kali tarawih bulan puasa imam, apa pandangan Ustaz ni? Saya Kak nak tanya. Pandangan Ustaz tentang imam yang letak mushaf di depan untuk dia baca surah-surah setiap kali tarawih. Okey, Kak Azizah. Perbuatan imam meletakkan mushaf di hadapan untuk memandu bacaan itu salah satu langkah yang amat baik untuk memandu dia. Dan Kak pun boleh kat rumah. Malam pertama suami jadi imam, kuliah, wadduha, alam nasyrah. Malam kedua pun alam nasyrah, wastin, wazid. Tu dah ulang 4-5 hari surah yang sama dah. Kita dah tahu dah abang aku ni mesti nak baca wadduha dah ni. Dah start dah. Bincang dengan suami elok, abang saya pun nak juga merasa surah yang lain. Kesian surah Al-Lail, kesian surah At-Tariq, kesian surah Al-Buruj. Tak merasa sentuhan kita dalam solat tarawih ni. Buka Quran. Okey, baik.
Suami Kalau kita suami kata, pergi, kejap. Ya? Kalau suami solat dekat surau atau masjid, kita boleh tak kita guna? boleh puan. Contoh langkah pertama ialah puan letak Quran besar kat depan ataupun tengoklah Quran mana kalau nak macam ni pun boleh. Okey, saya buat praktikal ya. Buat praktikal ni saya masalah takut tak nampak. Sekejap Kak Syida nampak ke saya punya berdiri ni? Nampak Ustaz. Okey, Nampak macam ni. Ustaz. Saya solat, ini Quran. Okey, Quran saya kecil. Setengah orang tu tak nampak. Macam saya nampak dah. Setengah orang dia punya pandangan mata dia tak berapa clear. Okey, ambil meja, letak dekat. Letak sebelah atau letak depan pun tak apa. Letak sebelah sengit pula kepala kita nak tengok. Okey, letak depan pun tak apa. Kita solat depan meja tu. Meja tu letaklah buku-buku bagi tinggi sikit. Okey, kita pun solat sambil tengok. Dan bila kita nak rukuk, kita ada ke tepi. Ada ke tepi, Allahu Akbar rukuk. Bila berdiri, kita tengok ke depan meja balik. Supaya kita dapat membaca tu. Itu salah satu cara lah. Ataupun cara yang kedua, nak pegang Quran terus pun boleh. Pegang Quran, kemudian letak kat tepi. Bila rokok, kita letak kat tepi, teruskan. Bila berdiri, ambil balik. Dalam solat fardu pun boleh. Kak Rohani nak tengok Quran dalam solat fardu pun boleh. So, buatlah begitu caranya. Ataupun, alamak, pegang Quran, beratlah. Nak pegang handset je. Peganglah handset. Pastikan kita setting betul-betul, jangan buka internet. Silent semua, kita cari buka Quran je. Sebab ada orang, saya dimaklumkan, imam di tempat saya ni dia tak boleh tengok mushaf. Dia ada problem, dia tak tahu mata dia macam mana, dia boleh tengok handset sebab ada cahaya lampu tu pada handset tu. Mungkin ada masalah pada mata dia kot, saya tak tahu. Saya tak tanya dia sendiri tapi orang maklumkan. So dia pun selalu baca Quran memang tengok handset lah. Tapi memang dia bagus, dia hafal Quran banyak. So kalau Kak Azizah atau sesiapa tak boleh baca Quran dengan mushaf, boleh ambil handset tengok. Baca, beritahu anak-anak siap-siap lah. Mak baca Quran ni. Yang kata mak ni main WhatsApp masa solat kan. Baca, kemudiannya kita pun bila nak rokok, kita letak handset kita. Seterusnya begitulah ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan Ustaz. Okey, sama. Kak Rohani boleh guna stand ke guna apa silakan. Tuan Guru Aziz dulu memang kempen imam-imam baca Quran guna mushaf. Kalau boleh habiskan 30 juzuk dalam salatul fardu kan. Bayangkan kalau surau kita imam, ialah bukan semua imam hafal Quran. Tapi kalau buat jadual, pihak jawatan kuasa buat jadual siap-siap, subuh baca apa, maghrib zuhur dengan asar tu, orang tak dengar, tak syok pula. Zuhur dengan asar bebas. Bacalah surah panjang yang mana-mana pun tak kisahlah. Tapi subuh, maghrib, isyak baca apa. Dan nak begitulah seterusnya. Bayangkan kalau imam buat begitu, walaupun kita taklah follow imam tu sepanjang masa, tapi sekurang-kurangnya surau itu menjadi saksi Al-Quran pernah dikhatamkan 30 juzuk dalam solat. Boleh, tak ada masalah pun. Allah Allah. Antara orang yang baca Quran sambil tengok mushaf ialah Zakwan radhiyallahu an, seorang tabi'in. Dia menjadi imam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia baca Quran sambil tengok mushaf. Itu atas perintah, maknanya itu atas kebenaran daripada Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Baik. Okey, tak ada Ustaz. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari tu saya ada buat satu program daurah Kak Syida pun ada. Ya. Kita buat program daurah memahami bacaan-bacaan dalam solat. Saya dah kumpulkan doa istiftah dalam 9 doa. Ada buku baru siap Kak Ya. Kita ambil dulu yang lama-lama kot, saya tak tahulah itu. Bacaan dalam rukuk sujud pun ada 9 bacaan. Lafaz tasyahud akhir ada dalam 45 lafaz tasyahud. Lafaz selawat Ibrahimiyah ada 4 lafaz selawat Ibrahimiyah yang berbeza-beza. Apa syarahan dia? Apa doa-doa dalam tasyahud akhir? Apa syarahan-syarahan dia? Apa bacaan ketika iktidal, beberapa bacaan ada dalam iktidal, apa syarahan dia ya?
saya dah siapkan buku tu dalam bentuk e-book ataupun buku digital. So siapa yang berminat untuk dapat buku tu bolehlah hubungi saya direct pun boleh. Tapi dengan minta maaf lah, buku tu dijual. So siapa dengan harga RM20, siapa yang berminat boleh dapatkan. Tapi siapa yang berminat dan dapatkan dan ada masalah kewangan, bukan semua orang ada kesenangan dalam bab kewangan kan. Okay, bagi tahu, minta maaf boleh tak nak dapat harga murah RM10 ataupun nak dapat percuma kerana tidak ada kewangan. Okay, tak apa, insya-Allah kita boleh bagi harga murah ataupun boleh bagi percuma, yang penting kita baca insya-Allah. Okay, kita berhenti sini. Kak Syidam, kasih banyak. Selamat bersedia untuk menyambut Ramadan. Saya rasa Amin. tajuk-tajuk yang akan datang kita ready untuk tajuk-tajuk Ramadan je. Alhamdulillah, terima Cuma kasih saya minta Ustaz. maaf sebab tak sedia Terima kasih, nota je. Ustaz, Sama semua. Ustaz, Ya Kak. tajuk berkaitan dengan Ramadan tu memang apa orang kata memang sangat-sangat appreciate lah. Kan, sebab kita Ustaz kena main peranan juga tahu Ustaz. Sebab apa kan, takut amalan-amalan yang hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu' semua tu kan. Jadi kita takut. So bila Ustaz ada penjelasan mengenai hadis-hadis tu, kita beramal lebih confident lagi lah, insya-Allah Ustaz. Okey, insya-Allah. Okey, satu lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh follow page Yayasan Usuluddin Malaysia. Saya akan sentiasa berkongsi perkongsian Ramadan tu, isu-isu fikih. Sekarang ni alhamdulillah dalam tempoh ini hari ke-6 saya dah share, dah 5 hari dah. Saya dah share 20 isu dah. So saya target perkongsian sampai 100 isu. So boleh bacalah mulai sekarang ni. Tapi ini perbincangan isu fikih. Perkongsian Ramadan dah 20 isu dah. Allah Alam. Terima kasih Kak. Terima kasih Ustaz perkongsian hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dah keluar dah. Syukran jazilan. Ustaz, Kak Syidam, terima kasih. Ustaz tolong share doa yang tadi tu, yang muslimat tadi tu. Makna dia sekali boleh Ustaz? Doa yang mana? Yang untuk kalau kita buat dosa Kita dengan orang dengan kan. orang, kita dengan manusia Okey. tu. Doa Apa tadi dekat- saya dah bagi ke atas kan? Dekat grup nanti dekat grup boleh? Okey. Ustaz detailkan sikit lah dekat ada punya makna semua sekali boleh? Okey. Terima kasih InsyaAllah. Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi Ustaz. Di dalam grup di dalam grup kita tu. Kalau perbincangan kat situ nanti ya. Kalau apa-apa yang tak faham, sahabat-sahabat kita kat situ ya. Okey. Okay. Terima kasih semua hari ni. Mudah-mudahan adalah rakaman hari ni. Sebab kita guna Guna handphone je hari ni. Laptop WhatsApp pula dengan izin Allah kan. Adalah tu ujian ni sikit tu. Esok kuliah lagi nak kena rakam semua ni macam mana ni insyaAllah. Doakan Allah mudahkan segalanya. So sahabat-sahabat, kita endkan sesi pagi ni dengan tasbih kafarah dan surah As. Sebabnya 11.30 kita nak masak semua kan. Nak lunch semua kan. Okay. Dengan itu, lepasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Nak offkan macam mana pula ni?